Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi hari ini untuk subjek Sains Komputer tingkatan 4. Jadi kita dah masuk tajuk 3.0 iaitu interaksi manusia dan komputer. Jadi kita dah masuk tajuk 3.1 reka bentuk interaksi. Dah ada video dalam ni. Jadi untuk hari ni kita tengok apa yang ada dalam tajuk 3.1 reka bentuk interaksi. Kita ada dua tajuk dalam ni. 3.11 dah ada video. Jadi untuk hari ni tempat 3.12 menilai produk interaksi berdasarkan tujuan dan prinsip asas reka bentuk interaksi. Jadi untuk tajuk ni dia ada kaitan dengan prinsip asas reka bentuk. Okey, kena faham dulu prinsip asas reka bentuk. Kita ada berapa prinsip asas reka bentuk? Tiani. Ada berapa prinsip asas reka bentuk? 5. 5. Yang pertama, Konsisten, kebolehan membuat pemerhatian, okey, lagi. Yang ketiga, boleh dipelajari, yang keempat, kebolehan untuk menjangka, okey, yang dan kelima, kebolehan maklum balas. maklum balas. Jadi tajuk ni, prinsip asas reka bentuk ni dia agak popular dan dia boleh keluar dalam peperiksaan. Okey, kita ada 5 prinsip asas reka bentuk. Kalau cikgu buat soalan pun cikgu akan keluarkan soalan ni . So kena huraikan sikit. 3.1.2 menilai produk interaksi berdasarkan tujuan dan prinsip asas reka bentuk interaksi. Maksudnya kita nak menilai produk kita lah. Yang kita banner tu. Okey, nak menilai produk berdasarkan prinsip asas reka bentuk yang kita bincang tadi, yang ada 5 tadi. Setiap produk yang kita hasilkan itu kita perlu dinilai supaya dapat memberi kepuasan kepada pengguna. Okey, kita kena nilai produk kita buat penilaian. Jadi pengguna pula mesti mengetahui bagaimana untuk menilai berdasarkan tujuan dan keperluan sesuatu produk interaktif. Maksudnya kita nak bagi kepada pengguna untuk membuat penilaian tu, kita kena pilihlah pengguna tu. Kita kena pilih, kita kena pastikan pengguna yang nak buat penilaian kepada produk kita, pengguna itu dia tahu bagaimana nak menilai . Maksudnya kriteria pengguna tu kita kena pilih. Tak boleh bagi gitu je lah, maksudnya kita pilih-pilih pengguna yang untuk kita buat, untuk kita memberi penilaian untuk dia buat penilaian terhadap produk kita. Ini antara kaedah, ada 5 kaedah bagaimana untuk menilai produk. Okey, yang ni pun agak popular, kena ingatlah. Yang pertama, temu bual. Yang kedua, dia buat pemerhatian. Yang ketiga, soal selidik. Yang keempat, perbincangan ahli kumpulan. Dan yang kelima, refleksi. So, ada 5 kaedah untuk menilai sesuatu produk. Jadi untuk hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan soal selidik. Hari ini kita ambil satu tajuk saja, iaitu soal selidik. Jadi kaedah ni awak kena ingat ada 5 kaedah. Tolong ingat kaedah ni. Okey, seterusnya. Setiap produk perlu dinilai supaya dapat memberi kepuasan kepada pengguna. Jadi kita kena nilai produk kita supaya dapat memberi kepuasan kepada pengguna .
Okey, hari ini kita bincang berkenaan dengan salah satu kaedah untuk membuat penilaian iaitu soal selidik. Bagaimana kita gunakan soal selidik untuk menilai kebolehan produk. Jadi sebelum membina soal selidik, penilai perlulah mengetahui dahulu mengenai konsep dan bentuk instrumen yang ingin kita hasilkan. Kita kena buat kajian dululah bagaimana nak bina soal selidik ni mengenai konsep ataupun instrumen yang kita ingin gunakan. Jadi beberapa perkara perlu diambil kira iaitu cara membina soalan dan membentuk pilihan jawapan. Jadi untuk kita guna soal selidik ni kita kena tahu macam mana nak bina soalan dan juga bagaimana untuk membentuk pilihan jawapan. Jadi kita ada dua kaedah untuk pilihan jawapan, iaitu bentuk skala Likert. 1932 ni maksudnya skala Likert ni dihasilkan ni tahun belakang ni Dan satu lagi bentuk skala Goodman. Jadi ada dua bentuk untuk kita membuat pilihan jawapan. Jadi pun kena ingat, mungkin boleh ditanya dalam soalan bentuk skala Likert dan bentuk skala Goodman. Okey, kita tengok contoh dia. Okey. Yang atas ni bentuk skala Likert. Bulatkan jawapan anda berdasarkan skala berikut. 5 amat setuju, 4 setuju, 3 tidak setuju, 2 sangat tidak setuju dan 1 tidak pasti. Yang ini dikenali sebagai bentuk skala Likert. Iaitu bentuk yang digunakan bertujuan untuk melihat sejauh mana persetujuan pengguna terhadap produk yang dibangunkan. Ini tujuan dia, kita guna bentuk skala Likert. So kena ingatlah apa tujuan dia. Kita gunakan bentuk skala Likert. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana persetujuan pengguna terhadap produk yang kita bangunkan. So kita buat nombor. Maksudnya nanti pengguna dia akan bulat lah. 1 ke 2 ke. Okey, dan item yang kita nak tanya itu kita mesti ambil 5 prinsip asas reka bentuk. Konsisten, maklum balas dan sebagainya lah. Okey, yang bawah ni bentuk skala Goodman. Bawah ni Jadi bentuk soalan ini, bentuk soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan data yang jelas. Data yang lebih jelas, tegas dan konsisten. So kita buat tanda ya ataupun tidak. Okey. Jika pengguna setuju, dia buat ya, dia tanda ya. Jika pengguna tidak setuju, dia tanda X untuk tidak. Jadi beza bentuk skala Likert dia guna nombor, pengguna bulatkan saja. Bentuk skala Goodman dia tanda right ataupun pangkah. So ini kita akan bincang dengan bentuk skala Goodman. Kita bincang soalan ni. Pasal bentuk skala Goodman dia lebih data yang kita nak collect itu lebih jelas, tepat dan konsisten. Okey, seterusnya. Okey, selepas menentukan skala yang ingin kita gunakan, bina sekurang-kurangnya 5 soalan untuk satu kriteria yang kita nak ukur. Jadi kita ada 5 kriteria, iaitu prinsip asas reka bentuk itu, dan setiap kriteria itu kita kena bina sekurang-kurangnya 5 soalan. Lebih tak apa, jangan kurang daripada 5. Okey, soalan yang dibina haruslah meliputi nilai positif dan negatif. Maksudnya awak tanya soalan tu ada yang unsur positif terhadap produk awak dan ada juga nilai negatif terhadap produk awak. Okey, kena ada dua-dua lah, positif dan negatif soalan yang kita nak bina tu. Soal selidik mestilah mempunyai ruang pilihan jawapan yang jelas dan mudah bagi penandaan. Kita kena buat ruang lah, ruang untuk pengguna jawab tu. Kita bagi ruang yang jelas supaya mudah dia nak jawab. Soalan yang sesuai dengan responden dan item yang jelas dan tidak berat sebelah. Okey.
Okey, seterusnya elakkan soalan yang panjang lebar. Soalan yang kena banner tu mestilah pendek-pendek, jangan panjang sangat. Dan soalan dan kita juga elakkan soalan yang boleh menampakkan keburukan produk. Okey. Yang ni pun kita kalau boleh kita elakkanlah. Okey. Apabila selesai soal sidik, kita nyatakan soalan telah tamat. Kena nyata. Last sekali kat bawah tu kita nyatakan soalan telah tamat dan kena ada ucapan terima kasih kepada responden. Ini kena buat. Ini contoh aplikasi Facebook. Ini saya cikgu ambil contoh aplikasi Facebook. Kategori aplikasi social networking, platform, Windows, iOS semua boleh guna. Fungsi aplikasi kalau ada dan juga fungsi utama aplikasi juga jika ada. Jadi yang ni nanti awak kena buat lah. Dalam awak punya kerja khusus tu kena ada satu ruangan untuk soal selidik. Okey. Ini kena buat ni. Ini contoh. Prinsip asas yang pertama konsisten. Adakah butang navigasi sentiasa berada di sebelah kiri? Yang ni pengguna yang jawab ni. Ya ataupun tidak. Adakah laman web ini kerap menambah butang navigasi yang baru? Okey, pengguna akan jawab ya ataupun tidak. Dan seterusnya. Sampailah kepada maklum balas. Ini contoh untuk aplikasi Facebook. Dan bawah ni jangan lupa buat soalan tamat. Sekian, terima kasih. Yang bawah ni. Jadi instrumen ni awak kena banner nanti dalam kerja khusus untuk awak punya produk lah. Kena ada satu untuk maklum balas. Butang dia maklum balas. Ini contoh instrumen bagi soal sidik Goodman. Okey, selepas kita edar soal sidik ni kepada pengguna dan kita kena analisa lah yang mana lebih banyak ya ataupun tidak. Untuk analisa nanti dia ada tajuk dia untuk analisa. Habislah tajuk ni. Sikit je. Iaitu menilai produk interaksi. Okey, dah habis tajuk ni.